Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan ini adalah pembentangan kerja kursus berkumpulan iaitu pembentangan Sejarah 1044 Pembinaan Negara Bangsa dan kumpulan kami telah ditugaskan untuk membentangkan soalan yang berkenaan bincangkan situasi Suharto dengan kandungan perlembagaan Malaysia berkaitan kedudukan agama, Islam dan kebebasan beragama. Pensyarah subjek ini adalah Encik Mansur bin Abdul Rahman dan ahli kumpulan pembentangan ini terdiri daripada Tuan Akmal Iqbal bin Tuan Kok, yang kedua Nur Amisha binti Zainuddin iaitu saya sendiri, dan yang ketiga Nur Aliyah Adriana binti Abdul Rahman. Baiklah, sebelum pembentangan ini dimulakan, saya ingin menerangkan kandungan perbincangan yang akan kami bentangkan. Iaitu pertama, kami akan utarakan isu-isu kontroversi dalam konteks perbincangan surah Al-Kam. Dan yang kedua, kami akan menyatakan perlembagaan-perlembagaan ataupun undang-undang juga hak asasi yang berkaitan dengan perbincangan ini. Dan yang ketiga, kami akan nyatakan kedudukan agama Islam dalam negara kita. Dan yang keempat, kumpulan kami akan menyatakan kebebasan beragama. Kami akan mengulaskan tentang kebebasan agama tersebut. Dan yang terakhir, kami akan memberi beberapa kesan dan kesimpulan daripada perbincangan ini. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang isu perbincangan pada hari ini, iaitu Pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia dalam kurungan akronim SUHAKAM, iaitu Tan Sri Razali Ismail telah mengutarakan beberapa pendapat beliau dalam sidang akhbar, iaitu Pengerusi SUHAKAM Tan Sri Razali Ismail berkata, ancaman dan serbuan berterusan penahanan oleh penguat kuasa agama serta polis akan membawa kepada penindasan kerajaan terhadap Syiah. Walaupun Malaysia mempunyai rangka berperlembagaan yang menjamin hak kebebasan beragama kepada semua rakyat, katanya. Oleh itu, perbentangan hari ini adalah berkisarkan bincangkan situasi di atas dengan kandungan perlembagaan Malaysia berkaitan kedudukan agama Islam dan kebebasan beragama. Oleh kerana pembentangan pada hari ini melibatkan Syiah, perlembagaan, kedudukan agama Islam dan kebebasan beragama, oleh itu saya memulakan pembentangan ini dengan menyatakan definisi Syiah terlebih dahulu. Baiklah, definisi Syiah dan tasyayu'h dari segi epistemologis iaitu bahasa, Syiah bererti para pengikut, penyokong, pendukung atau pembela. Dengan contohnya, Syiah Ali, iaitu bermaksud satu kelompok yang berupa penyokong, pendukung atau pembela kepada Ali. Oleh itu, manakala menurut terminologi iaitu istilah, Syiah bermaksud sesiapa sahaja yang mengangkat kepimpinan Ali radhiyallahu anhu dan anak-anaknya, iaitu anak-anak Ali. Dan apabila disebut si fulan itu Syiah, maka dia menganut atau bersefahaman dengan Syiah. Oleh itu, saya ingin menyatakan juga kenapa Syiah di negara kita agak mendapat stigma yang ekstrim, iaitu kerana Syiah sering dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan moral sedikit dan ekstrim, dan juga daripada kajian-kajian pakar, kesan-kesan negatif daripada Syiah ialah satu, penyelewengan ajaran Islam. Kedua, kewujudan kumpulan radikal dengan kata nama lain iaitu teroris. Dan yang ketiga, Syiah memberi kesan negatif kepada perpecahan umat Islam. Dan yang terakhir, Syiah memberi ancaman keselamatan kepada negara. Seterusnya, saya berbalik semula kepada isu perbincangan pada hari ini iaitu mengenai isu hakam yang menyatakan seolah-olah kerajaan pada hari ini telah menindas golongan Syiah sedangkan negara kita mempunyai perlembagaan memberi kebebasan beragama kepada semua rakyat. Begini sebenarnya keadaan mengenai golongan Syiah yang telah disebut, iaitu menurut Mufti Selangor
Datuk Muhammad Tamyiz Abdul Wahid telah menyokong tindakan penguatkuasaan oleh JAIS yang telah menyerbu dan menahan beberapa pengikut ajaran Syiah menerusi operasi yang telah dijalankan. Oleh itu, beliau berkata, JAIS telah diberi mandat oleh Ketua Agama Negeri Selangor supaya mengambil tindakan secara berhikmah terhadap mana-mana ajaran yang berkembang secara menyeleweng dan sesat di negara ini. Oleh itu, beliau berkata lagi, pihaknya juga percaya kepada JAIS dan pasukan yang telah dilatih mengambil tindakan tersebut sebaik mungkin tanpa menganiaya mana-mana pihak termasuk golongan Syiah. Oleh itu, dengan kata mudahnya, tindakan JAIS ini adalah sebenarnya bermatlamat untuk memberikan pengajaran kepada pihak-pihak yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan menerusi enakmen Undang-Undang Islam Negeri Selangor. Oleh itu, Tamyiz berkata, ajaran tersebut sememangnya menyalahi peraturan yang telah ditetapkan dalam enakmen terlibat, iaitu enakmen Perkara 11 dalam kurungan 4 yang menyatakan semua agama Islam adalah agama rasmi dan agama lain bebas diamalkan dengan aman. Tetapi dalam Perkara 11 kurungan 4 menyatakan semua agama dilarang menyebarkan agama ataupun menghasut golongan-golongan Islam untuk menyertai agama mereka. Baiklah, selesai tentang isu golongan Syiah diserbu atas sebab-sebab tertentu iaitu mereka telah melanggar enakmen-enakmen yang telah disediakan. Oleh itu, saya ingin menyambut pembentangan ini dan untuk menyatakan perlembagaan Malaysia, iaitu Islam adalah agama bagi Persekutuan Malaysia. Ini dinyatakan dengan jelas dalam perkara 3 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, Islam diberikan tempat yang agak tinggi di tiap-tiap negeri di Malaysia kerana pentadbiran agama Islam adalah terletak dalam bidang kuasa negeri itu sendiri. Oleh kerana Islam ialah agama persekutuan, maka sebarang perkara yang tidak selari dengan agama bagi persekutuan itu hendaklah dianggap tidak berperlembagaan dan melanggar perlembagaan itu sendiri, menurut Datuk Zainul Rijal pada 2019 yang merupakan Peguam Muslim Malaysia. Akhir kata daripada saya akan menerangkan tentang hak agama Islam dalam sebagai agama persekutuan di Malaysia. Pertama, menurut sejarah, kedudukan istimewa Islam ini juga telah mengambil kira elemen-elemen tradisional penduduk-penduduk asal Tanah Melayu iaitu orang Melayu ratusan tahun sebelumnya yang terus-menerus dipertahankan. Ini menunjukkan agama Islam diangkat sebagai agama persekutuan atas dasar kerana penduduk-penduduk asal di Malaysia ialah majoritinya ialah penduduk Islam. Seterusnya, agama Islam juga merupakan sebagai peranan kepada pembinaan negara bangsa kerana agama Islam sebagai asas perpaduan untuk kontrak sosial, iaitu agama Islam bertoleransi, membenarkan agama lain diamalkan dengan aman selagi tidak melanggar enakmen Perkara 11 kurungan 4 iaitu menghasut ataupun menyebar agama-agama lain kepada orang-orang Islam. Dan yang terakhir, saya ingin menyatakan tentang Perkara 11 dalam kurungan 4, perlembagaan memperuntukkan undang-undang negeri dan mengenai wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat perkembangan apa-apa iktikad ataupun kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam. Sehubungan itu, dalam perbincangan ini, Syiah diserbu kerana telah melanggar Perkara 11 dalam kurungan 4, iaitu mereka telah mengembangkan ataupun menyebarkan agama mereka kepada orang-orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan pergi kepada tajuk agama dan kebebasan beragama. Agama merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu khusus yang gaib dan sakti seperti dewa serta amalan yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Contohnya seperti agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan sebagainya. Kebebasan beragama ini bermaksud seseorang atau sesebuah masyarakat
mengamalkan atau memilih untuk menganuti mana-mana agama yang dikehendaki oleh mereka. Dan kebebasan beragama ni jelas terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara yang menjadi teras pentadbiran Kerajaan Malaysia. Okey, untuk kebebasan beragama juga tidak mempunyai paksaan untuk masyarakat menganuti agama mereka. Maksudnya mereka tidak dipaksa untuk memasuki atau menganuti sesuatu agama yang dikehendaki oleh mereka. Kemudian, kita pergi kepada tajuk kebebasan beragama mengikut Perlembagaan Persekutuan. Sebagaimana yang kita tahu, agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan. Namun, agama lain juga boleh diamalkan secara aman. Maksudnya di sini, setiap penganut ni bebas untuk menganuti atau mengamalkan agama yang mereka kehendaki. Namun, agama lain juga, penganut agama lain, dilarang untuk menyebarkan agamanya kepada orang Islam. Ini kerana agama Islam adalah untuk orang Melayu, khas untuk orang Melayu. Agama lain juga boleh untuk memasuki Islam, tapi ada prosedur dan syarat-syarat yang tertentulah untuk mereka memasuki Islam ni. Namun, kebebasan yang diberikan untuk mengamalkan agama yang bebas tidaklah sehingga membenarkan penganut-penganut agama bukan Islam ni boleh melakukan perkara yang boleh bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan budaya, akhlak, sosial ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh menyentuh sensitiviti kaum. Sebagaimana yang termaktub dalam perkara 11 berkenaan dengan kebebasan beragama. Tiap-tiap masyarakat berhak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya tertakluk kepada fasal 4 dan untuk mengembangkannya. Kedua, tiada seorang pun yang boleh dipaksa membayar cukai ataupun sebagainya untuk yang berkaitan dengan agama. Maksudnya sini untuk menganuti agama ni tiada paksaan, tiada dikenakan cukai ataupun bayaran untuk mereka menganuti sesuatu agama. Kemudian untuk undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat mana-mana pengembangan ataupun mana-mana isu ataupun amalan yang boleh menggugat kepercayaan agama Islam. Contohnya macam Mufti Perak, Tan Sri Harusani Zakaria menyokong tindakan pihak berkuasa menyebu dan menahan pengikut fahaman yang sekarang ni kita tahu tentang fahaman Syiah. Sebabnya bagi beliau, Syiah ni tidak boleh disebarkan ataupun diamalkan di Malaysia kerana dia boleh menggugat kedaulatan agama Islam. Kerana sebagaimana yang kita tahu, Syiah ni ada pelbagai jenis, dan antara Syiah yang paling terkenal di Malaysia adalah Syiah, iaitu ajaran agama sesat, ajaran Islam yang sesat yang disebarkan kepada umat-umat Islam. Seperti yang kita tahu, umat Islam ni juga mereka masih lagi baru dalam mengenali Islam dan masih lagi keliru tentang agama Islam. Oleh disebabkan itu, pihak kerajaan mengambil tindakan untuk menghalang Syiah ni daripada terus tersebar di Malaysia. Kemudian nombor 4 pula, perkara ini tidak dibenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubungan dengan ketenteraan awam, kesihatan awam atau prinsip moral seperti yang saya katakan tadi. Walaupun diberikan kebebasan untuk beragama, namun kebebasan beragama tu tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang, dengan hak-hak kaum yang lain ataupun menyentuh isu-isu perkauman dan sebagainya. Seterusnya, mengapa wujudnya kebebasan beragama? Okey, hal ini kerana ia mewujudkan keadilan untuk rakyat Malaysia yang berbila agama. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini terkenal dengan pelbagai kaum. Ada kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan kebebasan beragama ni, kita mampu untuk menghormati kaum-kaum lain yang hidup secara bermasyarakat di Malaysia. Contohnya macam agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Kedua, mengelakkan ketidakpuasan hati di antara sesama kaum. Okey, maksudnya sini kita saling menghormati di antara satu sama lain. Jadi tak adil lah kan kalau misalnya kerajaan hanya menjadikan agama Islam ni sebagai agama satu-satunya agama yang dianuti. Tapi kaum lain dia tak boleh, sedangkan mereka juga ada identiti mereka sendiri. Kemudian mewujudkan sebuah negara yang aman dan damai. Dengan ada kebebasan beragama ni, bila kita saling menghormati hak
hak budaya, adat resam kaum-kaum lain, maka kita akan mewujudkan negara yang aman. Seterusnya, membuktikan bahawa negara Malaysia merupakan negara yang demokrasi. Okey, negara demokrasi ni maksudnya negara yang ada perlembagaan, adanya hak kebebasan bersuara, kemudian masyarakat ni mereka boleh menikmati hak mereka yang adil dan sama dari segi undang-undang. Maksudnya kerajaan tak hanya menetapkan agama Islam saja sebagai agama yang boleh dianuti. Agama-agama lain juga bebas untuk diamalkan di negara Malaysia. Jika kita lihat pada slide slide yang berada ni, yang dipaparkan ini, kita dapat tengok agama-agama yang terdapat di Malaysia. Contohnya, agama Islam ni untuk orang Melayu, agama Hindu pula untuk orang India, agama Buddha pula untuk orang Cina, Kristian, ada agama Kristian, dan juga etnik dan juga agama-agama yang diamalkan di Sabah Sarawak seperti etnik Iban, Bidayuh, Banjar, orang asli dan sebagainya. Aplikasi konsep kebebasan beragama pula. Yang pertama, kebiasaannya hari Ahad merupakan hari cuti bagi penganut agama Kristian dan hari cuti rasmi akhir bagi wilayah persekutuan. Kemudian pengecualian cuti adalah bagi negeri Kedah, Kelantan, Terengganu serta Johor, di mana cuti akhir tahun jatuh pada hari cuti hujung minggu jatuh pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Kemudian cuti bagi beberapa agama diiktirafkan sebagai hari cuti rasmi, termasuklah contohnya macam Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, lepas tu Maulidul Rasul, Hari Wesak, Deepavali, Taipusam, Christmas, kemudian adanya Hari Tahun Baru dan sebagainya. Kemudian, kita pergi kepada isu kontroversi kebebasan beragama. Kebiasaannya, Malaysia ni digemparkan dengan digemparkan dengan satu isu, iaitu isu pertukaran agama yang melibatkan sama ada permohonan masuk ke Islam atau keluar dari Islam. Contohnya, pertukaran agama ni bermaksud menukarkan kepercayaan mereka ataupun pegangan mereka dari satu agama kepada agama yang lain, tak kisah sama ada daripada keluar daripada Islam ataupun masuk daripada Islam. Contohnya isu penukaran agama Islam ke agama lain, macam kes Hartini Kamarudin dan Azlina Joy. Okey, untuk Azlina Joy ni pada asalnya nama asalnya adalah Azlina Jailani. Dia telah menukarkan nama dia kepada Azlina Lenani, tetapi ditolak sebab atas alasannya beliau telah menukarkan agama dia dari Islam kepada agama Kristian, tapi tak diluluskan. Lepas tu dia memohon pula sekali lagi, permohonan kedua ni pula dia menukar nama dia kepada Azlina Joy. Kemudian diluluskan. Sebab apa, kenapa dia keluar pada Islam ni? Sebabnya adalah kerana mengikut kekasihnya. Sebab pasangan dia ni orangnya bukan Islam. Jadi kalau selagi dia berpegang kepada agama Islam, dia tak boleh berkahwin dengan pasangan dia yang bukan agama Islam. Kecuali kalau pasangan dia tu masuk Islam, tapi dia memilih untuk keluar daripada Islam. Dia mengaku yang dia sendiri tidak pernah mengamalkan mengamalkan prinsip agama Islam dalam kehidupannya, walaupun ibu bapanya kedua-dua ibu bapanya merupakan orang Islam. Kemudian kes Hartini Kamarudin ni pula
Dia juga sebab mengikut pasangannya, dia sanggup menukar agamanya daripada agama Islam kepada agama Hindu. Ayah kepada Hartini Kamarudin ni sangat-sangat terkejut sebab dia tak sangka yang anak dia ni akan murtad. Murtad ni maksudnya keluar daripada agama Islam. Jadi ayah dia ni marah sampai pukul sampai pukul kekasihnya Hartini Kamarudin ni, sampaikan Hartini Kamarudin ni marah kepada bapanya sampai dia buat laporan polis. Kemudian dia hina bapanya sendiri dengan menukar nama bapanya kepada nama Hindu. Kemudian ada kes yang kedua ialah penukaran agama lain kepada agama Islam. Contohnya kes Suzy Tioh yang menukar namanya kepada Nur Aini. Okey, kes Suzy Tioh ni dia ni umur dia baru 16 tahun tapi dia dah ada keinginan untuk masuk Islam. Kemudian masa tu dia peluk Islam atas kerelaan sendiri, bukan atas paksaan, bukan atas sebab nak ikut kawan. Tapi ayah kepada Suzy Tioh ni dia tak suka sebab Suzy ni masuk Islam. Masa Suzy Tioh ni nak pergi ke mahkamah, Perlembagaan Persekutuan kata hak seorang anak tertakluk kepada bawah jagat ibu bapa mereka. Jadi selagi umur Suzy Tioh ni belum mencapai usia 18 tahun, dia masih lagi di bawah penjagaan ibu bapanya, hak penjagaan ibu bapanya. Maksudnya jika dia nak tukar Islam, dia kena minta kebenaran dengan ibu bapanya ataupun jaganya. Kemudian Suzy Tioh ni akulah sebab masa tu umur dia masih lagi 16 tahun. Kemudian mahkamah buka balik kes perbicaraan dia, tanya balik pada Suzy Tioh ni adakah dia nak masuk Islam selepas Suzy Tioh ni mencapai umur 18 tahun. Dan akhirnya Suzy Tioh kata dia tetap dengan pegangan dia dan dia tetap dengan pendirian dia yang dia nak masuk Islam. Jadi Suzy Tioh ni dengan pendirian teguhnya, dia menukarkan nama dia kepada Nur Aini untuk masuk ke Islam dan permohonan Suzy Tioh ni diluluskanlah oleh pihak mahkamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Akmal Iqbal bin Tuan Kop. Hari ini saya akan membentangkan tentang hubung kait kedudukan agama dan kebebasan agama terhadap Syiah. Seperti yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, kedudukan agama rasmi di Malaysia merupakan agama Islam dan masyarakat lain bebas mengamalkan agama mereka tersendiri seperti yang termaktub dalam perkara 3 perlembagaan. Dalam hal ini, Suhakam iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia telah mengecam tindakan jabatan-jabatan agama yang menyerbu mahkamah Syiah di samping beberapa badan bukan kerajaan yang lain. Mereka telah berpandangan bahawa perkara 3 Perlembagaan Persekutuan tidak mentakrifkan apa yang dimaksudkan sebagai Islam serta tidak menyertakan mazhab atau aliran pemikiran tertentu dalam amalan Islam di Malaysia. Dalam hal ini, mereka memperjuangkan bahawa Syiah sewajarnya tidak dibendung oleh kerajaan dan dibenarkan bebas menyebarkan ajaran mereka. Namun, Syiah sewajarnya disekat dan dihalang ajarannya Malaysia kerana memang benar walaupun perkara 3 Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain bebas diamalkan negara ini. Tetapi walaupun perlembagaan tidak mendefinisikan secara spesifik tentang agama Islam merupakan perlu bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, namun terdapat beberapa
dan Perlembagaan Negeri Perlis yang secara khusus telah menyatakan bahawa agama Islam bermazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah adalah agama rasmi negeri dan Sultan pula mesti bermazhab tersebut. Perlembagaan Negeri Perak pula menyatakan agama Islam adalah agama rasmi negeri dan bermazhab Syafi'i. Selain itu, hampir kesemua enakmen negeri mentafsirkan hukum syarak sebagai undang-undang Islam mengikut mana-mana mazhab yang muktabar dalam Ahli-Sunnah wal Jamaah. Selain itu, kedudukan mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah juga turut disokong oleh keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan pada 5 Mei 1996 bahawa ia merupakan mazhab yang diiktiraf dan merangkumi aspek syariah, akhlak dan akidah. Dalam Fatwa 1996 juga yang disokong oleh Undang-Undang Negeri telah mewajibkan negara untuk mengikuti mazhab Sunni dan melarang umat Islam daripada memiliki, menerbitkan atau menyebarkan bahan yang bertentangan dengan ajaran Sunni. Dalam hal ini, ajaran Syiah adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Sunni kerana ia telah mengikut Imam 12. Ia amat bertentangan dengan ajaran Ahli-Sunnah wal Jamaah. Selain itu, Mahkamah Sivil dan Syariah di Malaysia juga secara tidak langsung mengiktiraf mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah sebagai rujukan dalam kerangka undang-undang di Malaysia. Contohnya, dalam kes sivil di Sarawanan menentang R. Subashini pada tahun 2007, Mahkamah Rayuan Sivil menjelaskan mazhab yang diiktiraf di negara ini adalah merangkumi mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki. Mahkamah Sivil tidak menetapkan bahawa ajaran Syiah merupakan agama yang diiktiraf ataupun ajaran yang diiktiraf di negara ini. Jadi, sudah jelas walaupun Perlembagaan Persekutuan tidak mendefinisikan mazhab yang perlu diamalkan oleh orang Islam di Malaysia, namun Perlembagaan Negeri serta peruntukan syariah negeri mempunyai pendefinisian spesifik terhadap pegangan mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Selain itu, di bawah Enakmen Agama Bukan Islam 1988, di dalam Seksyen 4 telah menyatakan bahawa seseorang yang memujuk, mempengaruhi atau menghasut orang yang beragama Islam supaya mengubah keimanan akan dikenakan tindakan. Dalam hal ini, ajaran Syiah dalam hal ini, orang-orang yang menyebarkan agama Syiah boleh dikenakan tindakan kerana ia telah melanggar Enakmen Agama Bukan Islam 1988 dalam Seksyen 4. Dalam slide ini, status atau tarikh Syiah mengikut perlembagaan ini seperti yang saya dikatakan tadi. Syiah ni tidak diiktiraf oleh mana-mana mahkamah ataupun undang-undang dan enakmen negeri. Sultan di setiap negeri juga tidak mengiktiraf agama Syiah ataupun ajaran Syiah di negeri-negeri mereka. Tapi Sultan telah mengiktiraf mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah juga diiktiraf oleh Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil serta di dalam perlembagaan negeri. Selain itu, hampir semua negeri mempunyai fatwa menghalang ajaran Syiah dan ajaran lain ataupun ajaran yang disebarkan kepada orang Islam melalui enakmen kawalan yang di mana agama dan ajaran selain Islam tidak boleh dikembangkan kepada orang Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof juga berkata terdapat 4 negeri yang belum menggubal enakmen kawalan dan sekatan penyebaran agama atau ajaran bukan Islam kepada orang Islam ketika menggulung rang undang-undang Perbekalan 2019 peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat.
Beliau juga berkata aknama itu perlu diwujudkan di peringkat negeri bagi menghalang pengembangan agama bukan Islam atau sesuatu doktrin kepada orang Islam selaras dengan perkara 11 Seksyen 4 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, status Syiah di dalam perlembagaan memang tidak diangkat dan tidak diterima oleh kebanyakan ahli politik di Malaysia. Seterusnya, apabila kerajaan telah membendung ajaran Syiah dari memasuki negara, maka perpaduan antara masyarakat tidak akan tergugat kerana masyarakat Islam di Malaysia hanya berpegang kepada satu mazhab, iaitu bermazhabkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akan membuatkan perpaduan di antara kita tidak tergugat. Bayangkan sekiranya masyarakat Islam di Malaysia berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan Ahli Syiah. Ini akan menyebabkan pergaduhan sesama sendiri kerana mereka memperjuangkan ajaran mereka masing-masing. Seperti yang berlaku di kerajaan-kerajaan Islam terdahulu, mereka jatuh disebabkan berperang antara satu sama lain untuk menegakkan ajaran mereka sendiri, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah dan Ahli Syiah. Seterusnya, apabila Syiah ni telah dibendung, negara kita akan stabil kerana masyarakat tidak membuang masa dan menggiatkan diri dalam ajaran-ajaran sesat oleh Syiah ni. Okey. Negara juga akan tidak menggunakan banyak wang untuk mengatasi gejala-gejala ini. Contohnya, apabila terdapat masyarakat-masyarakat yang mengamalkan ajaran Syiah di Malaysia dan mereka masuk ke dalam politik, maka ahli-ahli Syiah ni akan menentang ahli-ahli Sunnah wal Jamaah. Ini akan menyebabkan perpaduan berbolak-balik dan akan menjadikan negara kita tidak stabil dan berpotensi untuk diserang oleh negara-negara luar. Selain itu, kesan terhadap masyarakat akan terpelihara, tidak akan berlaku keruntuhan institusi kekeluargaan. Contohnya, dalam keluarga, apabila ada ahli-ahli keluarga yang menganut agama Syiah ni, dia akan berbalah lah antara satu sama lain kerana perbezaan akidah dan pendapat. Oleh itu, kerajaan amatlah wajar untuk membendung atau menyekat ajaran Syiah ini dari terus berleluasa. Kesimpulannya, walaupun Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam sebagai agama rasmi dan kebebasan beragama untuk seluruh masyarakat di Malaysia, namun ajaran Syiah tetap ditolak kerana Islam ni di bawah bidang sultan. Maka kita perlu merujuk kepada Perlembagaan Negeri dan Undang-Undang Syariah Negeri. Okay, apabila kita merujuk Undang-Undang Syariah Negeri dan Perlembagaan Negeri, maka ajaran Syiah ni perlu ditolak dan dibendung kerana ajaran yang rasmi dan ajaran Islam yang rasmi yang telah diajarkan di Malaysia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.